adalah di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana ianya telah diketahui oleh Allah sebelum berlaku daripada dan ditimpakan musibah tersebut. Dan demikian itu adalah bagi Allah adalah sangat mudah. Dan ini adalah merupakan akidah kita, yang mana kita memahami dan patut memahami segala apa yang menimpa kepada kita itu adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, yang dimaksudkan illa bi'idznillah ialah illa bi'amrillah, bermakna ai bi qudratihi wa bi masyiatihi, yaitu dengan kekuasaan Allah dan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak berlaku semua itu kecuali semuanya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga merupakan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala dan izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu baginda Rasulullah SAW, ajaban di amri mu'min, kata baginda Rasulullah, hebat, luar biasa sebenarnya seorang mukmin itu. Kata Nabi, ajabadil mu'min, luar biasa orang mukmin itu. La yaqdillahu qada'an illa kana khairan lahu, tidak akan ditetapkan sesuatu, dikenakan kepadanya satu ketetapan kecuali baik bagi dia. Bagi orang yang beriman ini semua baik. Wa in asabathu dharra sabar wa kana khairan lahu, apabila ditimpakan kepada dia kesusahan, dia sabar, maka dia baik, itu baik bagi dia. Wa in asabathu sarra syakar wa kana khairan lahu, tapi apabila ditimpakan pula kepada dia kesenangan, bersyukur, maka itu juga baik baginya. Dan Nabi SAW tutup, walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan tiada sikap dan sifat itu kecuali orang-orang yang beriman. Orang yang beriman saja yang apabila ditimpakan kepadanya susah, dia sabar. Orang-orang yang beriman saja apabila dia diuji dengan kesenangan, dia syukur. Maka ini semuanya bermakna ma asaba min musibatin illa bi idznillah, tidaklah ditimpakan satu musibah kecuali itu adalah dari izin Allah dengan kekuasaannya dan juga kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memberikan hidayah kepada hati. Dan apabila kenyataan itu telah didahulukan oleh Allah, untuk kita ni terus faham apa saja yang menimpa, baik itu adalah susah atau senang, semuanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sikap kita adalah beriman. Sikap kita adalah iman, mengimani bahawa semuanya daripada Allah. Demikian dalam satu syair disebutkan, satu orang yang telah pun buat satu usaha dan dia telah pun menyangka bahawa kerana luar biasanya usahanya dia akan berhasil, akan tetapi rupa-rupanya Allah Subhanahu wa ta'ala menggagalkan usahanya dan dia tak mencapai kepada hasil yang dia inginkan. Kenapa? Kerana disebutkan li'anna al-amra laysa lahu wa fawqa tadbirihi lillahi tadbiruh. Liya'lam al-mar'a anna liya'lam al-mar'u anna al-amra laysa lahu wa fawqa tadbirihi lillahi tadbiruh. Supaya apa Allah jadikan seperti itu? Kerana untuk nak bagi tahu kepada orang itu, sesungguhnya segala urusan itu bukan miliknya,
setiap usaha ataupun daripada tadbir, apa kita kata, setiap cara dan usaha yang dibuat itu sesungguhnya di atasnya adanya daripada pentadbiran dan juga urusan daripada Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Bermakna dalam syair itu nak bagi tahu kepada kita, sepatutnya orang-orang yang dah berusaha keras dan dia ketika itu dah rasa boleh berjaya, tiba-tiba gagal. Kalau orang ini orang yang beriman, maka sepatutnya imannya makin bertambah, bukan berkurang. Tapi kebanyakannya orang-orang yang berhadapan dengan situasi ini gagal. Bahkan mereka akan jadi macam mana? Menyalahkan takdir. Mereka jadi macam mana? Mereka akan putus asa. Sepatutnya lebih kuat lagi. Sebab apa? Sebab rasa dia dah habis usaha dah buat. Tapi ketika itu rupa-rupanya ada yang maha kuasa, sepatutnya iman dia lebih bertambah. Kerana itu adalah merupakan bukti dan dalil yang paling kuat akan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Asaba min musibatin illa bi idznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin bahawa semuanya daripada Allah, Allah akan memberikan hidayah kepada hati. Apa yang dimaksudkan tadi? Iaitu yang disebutkan sikap orang-orang mukmin yang beriman, tahu itu semua ketetapan daripada Allah, maka apa dia buat? Kalau dia dapat susah, sabar. Kalau dia senang, syukur. Sikap ini hanya ada kepada orang-orang yang yu'min billah, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yahdi qalbahu. Apa maksud daripada yahdi qalbahu? Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, maksudnya adalah kalau sekiranya dia itu sabar dan dia menyerahkan semuanya kepada Allah, menerima dengan rida ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan beri hidayah kepada hatinya yang berupa Allah, bermakna Allah akan pukarkan daripada apa-apa yang mungkin dianya tak dapat atau yang dia kehilangan. Apa yang Allah gantikan kepadanya? Yang dihilang itu kat mana? Dihilang itu kat dunia ni. Allah akan gantikan kepadanya hidayah kepada hatinya, iaitu Allah akan berikan kepada hatinya keyakinan yang sebenar. Tuan-tuan, tiada anugerah yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya berbanding kalau Allah memberikan kemantapan kepada keyakinan di dalam hati. Sebab apa? Sebab hati kita ini suka ragu dan kurang yakin. Buktinya bukan mesti dengan ucapan, buktinya dengan amalan. Kita boleh cek taraf tahap keyakinan kita dengan amalan kita. Kalau amalan kita sikit, kenapa? Sebab keyakinan kita rendah. Kalau kita tengok para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para salafun salih, kita rasa pelik dengan amalan mereka yang luar biasa banyaknya. Dan kita melihat mereka ni tak nak terlepas peluang di dalam berbuat amalan baik. Kenapa agaknya? Kerana keyakinan mereka tinggi dengan tawaran yang telah ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tak sanggup untuk melepaskan peluang itu. Tapi kita, kerana keyakinan kita rendah, maka kadang-kadang satu amalan itu kita anggap ringan, dan juga ganjaran itu rasa-rasa kita macam seolah-olah tak perlu, ataupun mungkin kita tak rasa dapat. Maka ini bergantung kepada keyakinan. Macam mana nak dapat keyakinan daripada Allah Subhanahu wa taala kurnia kepada kita? Iaitu apabila ditimpa kepada seseorang itu satu musibah, dia sabar, dia terima, maka ketika itu Allah akan beri hidayah kepada hatinya berupa keyakinan yang mantap kepada hati Allah. Itu yang disebutkan.
Ya, diberikan kepadanya keyakinan, Masya Allah. Demikian Al-Imam Haddad di dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah, dimulakan di dalam pembahasan daripada fasal-fasal daripada perkara-perkara di dalam kitabnya, dimulakan dengan perihal keyakinan. Kenapa ya? Rupanya ketika mana biasanya orang mulakan dengan niat, orang mulakan dengan ikhlas, Haddad mulakan dengan keyakinan. Rupanya betul lah. Macam manalah agaknya seseorang itu nak ikhlas, macam manalah orang tu nak niat lillahi ta'ala, kalau dia dengan Allah pun tak yakin, dengan Allah pun tak kenal. Jadi, macam mana dia nak ikhlas? Macam mana dia nak dapatkan daripada buat perbuatannya kerana Allah? Kalau dia tak yakin ganjaran itu diberikan oleh Allah, maka timbul riak kerana nak harap kepada makhluk. Itu perbenarkan keyakinan dulu. Imam Ali karamallahu wajhah dia mengatakan, kalau diangkat hijab kepada aku sehingga aku boleh nampak daripada sebalik hijab perkara gaib dan sebagainya boleh nampak, tak akan menambahkan keyakinanku. Maknanya apa ni? Maksud dia, kerana keyakinan dia dah full dah penuh dah, tak angkat pun dah yakin. Kita ni perlu kadang-kadang itu dengan diperlihatkan. Kadang-kadang kita perlu, kadang-kadang Allah berikan kita musibah sikit, Allah uji kita dengan sakit, Allah berikan kepada kita kadang-kadang susah. Itu semua adalah untuk nak masukkan keyakinan di dalam hati kita. Tapi kita ni rupa-rupanya komplain, tak terima, hingga tertutup hati kita untuk diberi hidayah keyakinan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam muda hari-hari ini kita tahu rupa-rupanya, kalau ditimpa mungkin kesusahan, kita kena sabar, kita terima, maka akan bertambah mantap keimanan kita, diberi hidayah keyakinan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada lagi yang mengatakan, yang dimasukkan yahdi qalbahu, ya, diberikan hatinya dengan hidayah. Ada lagi yang mengatakan bahawa yang dimasukkan dengannya adalah orang-orang yang apabila dia beriman kepada Allah, apabila dianya ditimpakan musibah, maka hatinya itu terus akan diberi hidayah oleh Allah untuk memahami terus bahawa ini adalah merupakan ketetapan daripada Allah, dan akhirnya hatinya ketika itu segera akan redha dan menerima. Maknanya kalau orang beriman ditimpa musibah, Allah terus tanamkan dalam hatinya redha dan terima. Sebab biasanya kadang-kadang rida juga, terima juga, tapi dah lepas mana? Dah lepas stage keberapa dah? Stage maki, stage marah, mengamuk semua, sampai akhir aku rida, aku terima. Demikian baginda Rasul. Sebab tu kita ni, tapi apa yang ini ayat, apa yang menjadi pengajaran, semuanya mesti ianya adalah untuk diri kita dulu. Jangan gunakan, kita ni suka sangat kalau bab-bab macam ni bandingkan orang lain. Tahu tak, jangan sabar, tahu tak kamu sesungguhnya musibah ini semua daripada Allah. Kalau kamu, jadi orang ni kadang-kadang apabila dengar begitu, ada orang yang kadang-kadang dia tak belum lagi waktunya untuk kita cakap seperti itu, kerana dibimbangi dia akan menentang kepada qada itu. Ada orang yang kadang-kadang kita kena fikir juga nak bagi nasihat kepada orang, ataupun nak pergi cakap kepada orang sesuatu yang kadang-kadang lebih tinggi daripada kefahaman dia, sehingga kadang-kadang dia berbuat dosa dengan sebab kita. Faham tak? Kadang-kadang dia menyalahkan takdir sebab kita yang pergi kepada dia. Takdir ni, kalau takdir begini aku tak suka. Siapa yang mengenalkan dia kepada takdir sehingga dia menyalahkan kita? Nanti dulu tengok keadaan dia. Nabi SAW satu ketika dia melintasi satu kuburan, dia melihat seorang perempuan yang sedang menangis, meratap, yang ternyata di dalam yang ditanam itu adalah anaknya. Nabi SAW dia mengatakan, wahai perempuan, sabarlah kamu. Perempuan itu mengatakan, kamu tak pernah menghadapi apa yang aku hadapi. Kata Nabi, aku pernah menghadapinya. Nabi jalan. Nabi tak cakap pun, ini qada takdir daripada Allah, kamu kena aku Rasul. Tak ada. Nabi jalan. Sehingga sahabat menjumpa perempuan itu, tahu tak kamu siapa tadi yang menegur kepada kamu? Dia tak stabil, dia tak tahu siapa yang bercakap tu. Dia masih ketika meratap. Kata
sahabat mengatakan itu Rasulullah, terkejut dia. Akhirnya dia pergi rumah Rasulullah, kata itu Rasulullah, nak jumpa Rasulullah. So kata dia, ya Rasulullah, sekarang aku sabar. Kata Nabi SAW, bersabar inda sadaq. Sabar itu adalah ketika mana pertama detik kena itu terus sabar, itu betul sabar. Yang ini dah tahap lain. Tapi Nabi tadi dalam pendekatan Nabi tak cakap ini kepada Allah, ini begini, sebab takut nantinya akan menyalahkan kepadanya, kerana ketika itu dia tak boleh untuk menanggung keadaan seperti itu. Jadi yang kita masukkan apabila kita belajar ilmu, kita ambil, itu adalah untuk kita pakai kepada diri kita dulu. Apabila menimpa kepada kita, kita faham masa wa musibah illa bi'idznillah. Jadi nak buat apa sikap kita? Wa may yu'min billah yahdi qalbahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah akan diberikan hidayah. Maka kita pegang ayat ini sungguh-sungguh, kita buat. Maka dapat yang disebutkan ridha dan terima daripada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang itu dimasukkan. Ada lagi yang mengatakan dimasukkan yahdi qalbahu, diberikan hidayah kepada hatinya, bermakna Allah akan bantu dia apabila ditimpa musibah, terus dia akan sebut apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Berikan gembira kepada orang-orang yang sabar yang menghadapi dari kesusahan yang disebutkan itu. Siapa orang-orang yang sabar itu? Alladzina asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, apa yang keluar daripada mulutnya, yang lahir daripada hatinya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini daripada Allah dan kita akan kembali pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua perkara itu daripada Allah dan semuanya adalah merupakan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah merupakan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama apabila Allah memberikan keyakinan di dalam hati itu, ke mana ianya adalah merupakan hidayah yang paling besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ubadah bin Samit satu ketika, dia datang, ada seorang lelaki datang kepada baginda Rasulullah. Subhanallah, ini yang kita katakan bagaimana Nabi ini luar biasa. Ketika mana dia tanya kepada Nabi, ayu amal afdal, amal mana yang utama ya Rasulullah? Kata baginda Rasulullah, iman billah wa tasdiqun bihi wa jihadun fi sabilih, yaitu kau beriman kepada Allah dan membenarkannya dan berjihad di jalannya. Apa kata sahabat ini ketika mana Nabi cakap begitu? Uridu ahwana min dzalika ya Rasulullah. Min hadha ya Rasulullah. Kalau boleh aku nak yang lebih ringan daripada itu ya Rasulullah. Tawar-menawar kepada baginda Rasulullah. Tapi yang dia minta tawar itu Raufur Rahim, yang penyayang, yang pengasih. Baginda Rasulullah SAW. Nabi jawab, baik kalau kau nak ringan lagi, kata baginda Rasulullah, as-samahah was-sabar. Kau yang amal yang afdal, kalau kau nak ringan lagi, selalu memaafkan dan bersabar. Dia kata, uridu ahwana min hadha ya Rasulullah. Kalau boleh, yang itu pun aku rasa berat lah ya Rasulullah. Ya Allah, nak memaafkan pun kan. Nak sabar pun kadang-kadang cakap tu senang, tapi ketika mana ditimpakan, dah melenting ketika itu, dah tak boleh kawal lagi. Kata baginda Rasulullah SAW, La tattahimillah fi syai'in qada laka bih, iaitu kamu tidak menyalahkan Allah, mengkritik Allah Subhanahu wa taala di atas satu-satu perkara yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kamu. Itu yang paling, itu pun dah afdal dah amalan ya. Cukup afdal amalan dah. Bermakna kalau kamu tak boleh nak beriman tinggi, berusaha, percaya sungguh dan sebagainya, kamu tak boleh nak sabar, kamu tak boleh memaaf, tapi kamu tak sampai mengkritik kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu yang banyak yang kadang-kadang kenapalah ini berlaku kepada saya, kenapa tak orang lain? Ambut orang lain pula nanti kalau kita dia suruh doa kita pula. Demikian disebutkan orang-orang yang
yang disebutkan bersabar daripada ataupun menerima daripada ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala, sekurang-kurangnya tidak mengkritik apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ganjarannya besar. Apa ganjarannya apabila dia beriman dan meyakini apa yang turun itu daripada Allah? Dia akan diberikan hidayah oleh Allah, diberikan keyakinan, diberikan dia redha, menerima ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah dengan segala sesuatu itu maha mengetahuinya. Bermakna apa yang kita hadapi itu, kalau ditimbang dengan pandangan dan akal kita, kita menimbang dengan suatu timbangan yang tak semestinya benar. Yang kadang-kadang perkara itu nampak buruk, tak baik, tapi baik bagi kita. Dan kadang-kadang perkara itu baik nampaknya, bagus, tapi tak bagus bagi kita. Fa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kadang-kadang ada perkara yang kamu benci, tapi dianya baik bagi kamu. Kadang-kadang ada perkara yang kamu suka, tak baik bagi kamu. Allah lah yang maha mengetahui, sedangkan kamu tak tahu. Tutup dari Allah, wallahu bikulli syai'in alim. Dari musibah yang kamu nampak itu, kita namakan musibah itu adalah kesusahan, kepayahan dan sebagainya. Akan tetapi maha tahu Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan kepada hamba-Nya. Pastilah di sebalik dari musibah itu banyak daripadanya hikmah dan kebaikan-kebaikan kepada hamba-Nya. Itu yang dimaksudkan dengan apa yang dikatakan wallahu bikulli syai'in alim. Wa atiullaha wa atiur rasul. Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Kalau dikaitkan dengan ayat yang sebelumnya, apabila kamu ditimpakan kesusahan, musibah, kamu beriman, Allah berikan hidayah, kamu serahkan segala rahsia di sebalik apa yang ditimpakan kepada kamu kepada Allah yang maha mengetahuinya. Dan jangan sampai dengan sebab musibah itu kamu merosak ketaatan kepada Allah dan Rasul. Kan ada orang-orang yang kadang-kadang ditimpakan musibah kepada dia, maka dia punya amalan merosak. Kenapa? Malaslah lagi aku nak doa, solat pun masih lagi ditimpakan Allah tak sayang kepada saya. Patutnya ati Allah wa ati Rasul, ta'ala kamu kepada Allah, ta'ala kepada kamu kepada Rasul. Secara umumnya dari ini perintah yang jelas, yaitu perintah taat kepada Allah dan perintah taat kepada Rasul. Dan juga disebutkan ayat ini adalah ayat yang merangkai, yang tak boleh terpisah satu dengan yang lainnya, yaitu tak diterima taatmu kepada Allah tanpa taatmu kepada Rasul, dan tak diterima taatmu kepada Rasul tanpa taatmu kepada Allah. Wa ati'ullah wa ati'ur Rasul. Ta'ala kamu kepada Allah dan ta'ala kamu kepada Rasul. Fa in tawallaitum fa innama 'ala rasulina al-balaghul mubin. Dan kalau sekiranya kamu berpaling dari ketaatanmu itu kepada Allah dan Rasul, kamu tak nak taat, siapa yang rugi? Yang rugi kamu. Kerana fa inna ma'ala rasulina balaghul mubin. Kerana Rasul tugasnya telah dilaksanakan, yaitu menyampaikan perintah-perintah Allah dengan jelas. Kata Nabi dalam Hajjatul Wada, jika tanya kepada semua, bukankah aku telah sampaikan semuanya kepada kamu? Bermakna memang Nabi dah sampaikan jelas dah kepada kita, dah jelas. Tapi kita tak nak ikut, kita berpaling. Yang rugi siapa? Kita. Adakah kalau kita berpaling itu kesannya pergi kepada Rasul? Tak.
kita yang rugi. Akan tetapi benarlah Nabi tetap akan sedih kepada kita. Tapi ingat, kalau kita menyedihkan kepada Nabi Muhammad, setiap kesedihan yang ditanggung oleh Nabi itu akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita nak jadi orang yang menggembirakan kepada Nabi atau yang menyedihkan kepada Nabi? Mesti kita nak jadi orang yang menggembirakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun begitu, yang namanya tugas yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah itu telah pun disampaikan oleh baginda Rasulullah dengan sejelas-jelasnya, yang mana apabila kamu berpaling itu adalah merupakan kesalahan kamu sendiri, dan kamulah yang akan menerima balasan daripada kamu berpaling dari ketaatanmu kepada Allah dan kepada baginda Rasulullah SAW. Demikian kata Az-Zuhri, minallah ar-risalah wa 'ala ar-rasul al-balagh wa 'alaina at-taslim. Daripada Allah risalah itu, Allah sampaikan Islam, risalahnya kepada baginda Rasulullah. Tugas Rasul al-balagh, tabligh, menyampaikan. Tugas kita taslim, menerima, mengamalkan, taat. Bermakna, kalau sekiranya kamu tak buat apa yang telah disampaikan, bermakna Allah telah pun memberikan bantuan. Nabi dah pun laksanakan tugas menyampaikan. Italah yang gagal di dalam tugas tersebut, maka kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu la ilaha illahu wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Allah, tiada Tuhan selain Dia. Allah dalam menyatakan pertama mengenai akidah. Di dalam kita rida dan yakin segala apa yang berlaku itu adalah dengan izin, dengan kekuasaan, dengan kehendak daripada Allah. Maka Allah nak tekankan balik, Allah la ilaha illahu. Allah itu tiada Tuhan selain Dia. Di sini bermakna, di sana ada perintah at-tauhid, iaitu esakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu wa 'ala Allahi, iaitu hendaklah juga setelah itu yang dimaksudkan adalah wa 'ala Allah wa akhlisuha, ikhlaskan semuanya kerana Allah. Kamu esakan Allah. Oleh kerana itu wa 'ala Allah, serahkan kepada Allah balik. Segala apa yang kamu buat amalan kerana Allah, apabila kamu sabar kerana Allah, apabila sekiranya apa yang kerana Allah, maka pertama kamu kena tauhid, mengesahkan Allah. Kemudian kamu kena ikhlas segalanya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiganya falyatawakkalul mu'minun, hendaklah kamu bertawakal. Ini ciri-ciri orang-orang yang beriman. Maksud tawakal maksudnya apa? Iaitu setelah kamu usaha, kamu serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ini ada 3 peringkat. Yang pertama adalah apa? Yang pertamanya ialah kita ini disebutkan ikhlas. Yang keduanya apa? Yang keduanya adalah mujahadah, sungguh-sungguh buat. Ada ikhlas, saya ikhlas, butuh ikhlas, tapi tak buat apa-apa. Tak usaha sungguh-sungguh, buat tu lebih kurang je. Apalah, ada apalah, dia dalam keadaan ikhlas dia tu. Tapi mujahadah, Masya Allah, buat kerjanya, usahanya, Masya Allah, ibadahnya. Tak ikhlas pun tak juga ada manfaatnya. Dan dua-duanya ada penting. Tetapi yang ketiga ini adalah yang terpenting, yaitu menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika di dalam peperangan Hunain,
Ketika itu barisan tentera umat Islam ramai berbanding daripada tentera musuh. Biasanya di dalam peperangan menghadapi kepada musuh, tentera umat Islam yang sedikit dan tentera-tentera musuh berkali ganda, yang kebanyakan semua menang. Menangnya adalah kepada kaum muslimin. Tiba-tiba dalam peperangan Hunain, tentera Islam yang ramai, tentera musuh yang kurang. Sahabat-sahabat ikhlas. Mana ada orang menandingi keikhlasan para sahabat? Dididik oleh siapa? Ditarbiyah oleh baginda Rasulullah. Nak kita pertikaikan mujahadah kesungguhan para sahabat, tak ada tolak bandingannya, menggadaikan nyawa dan juga hartanya demi Islam, demi Allah dan Rasulnya. Tapi mereka lupa yang ketiga ini, iaitu mengembalikan urusan perkara itu kepada Allah. Mereka mengatakan, kami lebih ramai daripada mereka, pasti kami akan mudah untuk memenangi, ditakdirkan oleh Allah Taala. Kalau peringkat pertama lah. Kenapa? Kerana tiada tafwid al-amr ila Allah, tiada penyerahan perkara itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah nak didik para sahabat supaya mereka ingat bahawa mesti segala perkara itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya setelah itu barulah mereka mencapai kemenangan dan mereka mendapat pengajaran yang besar yang Allah Subhanahu wa taala ajar dan didik kepada mereka melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan tadi ialah kita mengesahkan kepada Allah, ikhlas dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala.